Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni kita akan tengok pergerakan Bitcoin. Bitcoin sebenarnya still lagi melakukan pergerakan boring daripada hari Isnin, Selasa dan hari ni hari Rabu masih lagi tak nampak sebarang movement yang akan drastik yang di Bitcoin. So Auburn dia mesti lagi holding dia punya cash untuk buy kuartal di short term gaining tu, masih belum lagi dapat setup buy kita. Macam biasa dia akan update kan di Discord channel. Siapa yang dapat live ataupun dapatkan data terkini dia akan sharekan di Discord channel. Di review dia akan buat review sekiranya ada sebarang permintaan, anda boleh type di ruangan komen bawah. So hari ni ada beberapa soalan di ruangan komen, nanti tu akan tunjukkan dan apakah pergerakan yang kita tengok ni. Kita akan tengok pergerakan Bitcoin, adakah malam tadi Bitcoin drop ataupun apakah lagi setup yang boleh berlaku dan adakah setup ini boleh buy ataupun tidak dengan current position ataupun data yang kita ada di RSI dan juga beberapa chart yang lain, beberapa lagi indikator yang lain. Nanti tu akan tunjukkan di chart. So apa yang anda perlu tahu untuk hari ini pergerakan Bitcoin. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap. Coin market cap currently, inilah coin market cap currently berada di 1.07 trilion. So still lagi dah masa 2 minggu 3 minggu dah kita berada dalam 1 trilion. Kemudian volume masih lower 78 bilion saja. BTC keep dropping 41.2, Ethereum still lagi dalam 18.7. So dalam summary pergerakan dalam tempoh 24 hours malam, iaitu dari pukul 8 pagi hinggalah currently pukul 7 pagi. So ada 1 jam lagi untuk completekan 24 hours. So apa-apa pun boleh berlaku dalam 1 jam. So tapi dengan current kuartal keadaan ataupun current price, Bitcoin currently total market increase banyak 0.44%, volume sedikit meningkat 7.46, tapi dominasi Bitcoin terus dropping. So harga semasa untuk pagi ni macam mana? Harga pagi ni Bitcoin kali kau malam tadi kita tengok 22.8. So pagi ni ada sikit meningkatan 2.3k, tapi dalam tempoh 24 hours still lagi kita dropping daripada pagi semalam. Pagi semalam tak silap tu dalam 23.5 ataupun 23. Pagi semalam dalam 23.4 lebih kurang macam tu. So pagi ni kita berada 23.0. So ini sikit dropping 0.27. So Ethereum 1.6 meningkat 1.15. So bila kita tengok ni ada Bitcoin semalam regain sikit. Semalam ikutkan drop dalam 1% lebih. Tu pagi ni tengok 0.28, maknanya sedikit regain naik balik daripada drop semalam. Tu ini kita tengok. Sekarang kita tengok Ethereum sedang melakukan peningkatan 1.14. So ini kita akan expect ada juga beberapa altcoin lain sedang melakukan peningkatan. So tengok altcoin BNB 0.62. So ada lagi tak altcoin yang sedang melakukan peningkatan. Uniswap 2.43, Ethereum Classic 7.9. Ethereum keep melakukan peningkatan. Untuk weekly dah naik 50% daripada harga bawah. Ikutkan 50% harga bawah. So ini last week kita berada dalam lingkungan dalam 15 ataupun lebih lower ni, bawah almost dekat $15 lah. So last week $15 50% ikutkan dalam $15 ikut last week. So berlaku peningkatan banyak untuk Ethereum Classic ni 50%. So lain altcoin tengok Cronos 12%, Near Protocol 3%. So ada juga coin yang sedang melakukan peningkatan, VeChain pun 3%. So apa pun, let's go kita pergi ke Fear Index. Tu Fear Index kita tengok dulu Fear Index sebelum kita ke chart. Fear Index currently berada di 31. Tu dah 3 hari maknanya 33 malam 31. Dan tengok untuk data hari ni dalam masa 1 jam lagi, apakah kuartal seterusnya expected still lagi sama dalam 30 range 30 juga, iaitu di mana kita sedikit less fear, hampir berada di kawasan kuning. So hati-hati dalam pergerakan ni sebab apa kita masih lagi dalam bearish market. So kita tak boleh jangkakan lagi pergerakan naik yang lebih tinggi. Expected kalau ada release bawah pun macam cakap lagi, at least 26k ataupun ke 29k. So pergerakan Bitcoin pagi ni adakah akan melakukan peningkatan disebabkan kita tengok ada sedikit green candle. So semalam Bitcoin dropping ke kawasan ni bawah, kemudian hari ni naik sikit ikutkan pagi tadi. Ikutkan malam tadi, candle pukul 4, candle pukul 12. Candle pukul 12 nampak harga tinggi naik dalam
price 33.4k dan hari ini dropping sikit dan candle pukul 4 buka, currently price berada 23.1. So adakah boleh buy? Kalau ikutkan pergerakan ni, saya takkan buy. Sebab apa? Kita tengok walaupun stock RSI berada di oversold, RSI berada below 50 dan berlaku sikit crossing, anda boleh beware ni, pergerakan ini lebih kurang sama pergerakan macam ni. Kita boleh cakapkan pergerakan lebih kurang sama macam ni. Kita tengok price oversold, kemudian aku kata RSI cross. Yes, kita ada potential untuk berlaku sedikit pump saja. So tak aku kata risk and reward tak berbalik untuk anda buy pun kalau untuk short term. So ini kita biarkan saja. Kalau price ni naik sampai mana, berdasarkan low ni kita expect akan berada resistance kita kawasan ni, tapi resistance ni tak valid untuk kita tak guna ya. Sebab apa? Price tu belum touch lagi kawasan ni. Ikutkan sebelum ni dah kita ada satu support banyak. Swing low ni tu swing high, kita ada support. Tu support ni dah pun breakout. So Nomi bila breakout tu nak price mana, kita target 1.2. 1.2 kita berada dalam lingkungan dalam ikutkan yang ni. 1.2 kita berada dalam 22 dan juga 1.6 kita berada 21. So ini kita expectkan mendalam bot saja dalam around 22-3k 22k sebelum kita ada momentum aku kata melakukan more naik atas. So aku kata support ini adalah penentuan sama ada dia nak bounce ataupun drop. So ini untuk kawasan ni barulah good opportunity sebenarnya, risk and reward berbalik untuk kita masuk aku kata position untuk expectant kita akan release bounce ataupun dropping adalah kita akan holding saja untuk long term. Sebab apa? Kita buy di spot. So itulah untuk di pergerakan di Bitcoin untuk pagi ni. Tak ada banyak lagi pergerakan yang drastik. So still lagi boring market. So apapun dalam boring pun kita tengoklah dalam masa minggu ini saja Bitcoin keep dropping. Dan berapa hari dropping? Ikutkan kita tengok dari sini. Ikutkan kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 hari dalam red candle, iaitu ikutkan hari Rabu. So hari Rabu inilah hari Selasa, hari Isnin, hari Ahad, hari Sabtu dan hari Jumaat. Start hari Jumaat lepas kita keep melakukan dropping. So dropping ni ikutkan by daily adalah di mana dia punya price dia adalah ikutkan ni, kita ikut dua candle hijau ni, tak ada satu sebarang yang kita boleh tarik pun. Yang boleh tarik ialah kita tarik dari bawah ni, swing low dan swing high ni. So align juga kita 22k ke 21k adalah kita punya next target untuk Bitcoin drop sebelum kita tengok ada sebarang continuously release bounce ke atas, ataupun kalau dia drop bawah, ini kita akan expect dia akan more drop untuk sampai line ni, dan break line ni barulah kita akan expect boleh drop sampai ke kawasan kita punya lower low iaitu dalam 17. So apapun pergerakan kita akan tunggu. Currently Zul hanya pun tunggu setup buy saja. Setup buy yang ditunjukkan, yang ditunggu adalah di kawasan ni 22k, dan masa tu RSI dan stock RSI perlulah berada oversold, barulah akan memenuhi kriteria yang tu nak masuk sebagai aku kata buy position untuk di spot, iaitu untuk short gaining. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen untuk kan semalam. Ada yang tanya. So ada yang tanya tu, betul dia memang expect dia makan drop lagi untuk currently. Kita tengok agak ada yang tanya tak. Arif Mahjum tanya, Zul, apa beza chart Nasdaq dan chart SP500? Chart mana yang banyak efek pergerakan kripto? Okay, good soalan ni sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita dalam kripto, kita make sure juga kita tahu aku kata current market. Mostly kita tengok US market. So Nasdaq ni apa? S&P 500 ni apa? Nasdaq ni adalah kita ikutkan macam di US itu adalah satu stock yang mana dia ada list company-company daripada dalam US dan luar US. So many company macam Alibaba ke apa semua tu ada dalam Nasdaq. So itulah aku kata Nasdaq 100. So adakah ini melakukan drastic masa? Ini hanya aku kata kita tengok marketplace, kita nak buy orang kata pelbagai stok dalam aku kata US market. So itulah Nasdaq ataupun company-company besar adalah mostly dalam Nasdaq 100 semua ada. Tapi S&P 500, ingat kadang aku kata Nasdaq juga ada dalam kata aku kata contoh kalau nak senang dalam Malaysia ni kita nak panggil ikutkan Nasdaq ni ada kat aku kata kumpulan kewangan dalam kota Nasdaq tu. So ini dalam contoh di US ada Penchain. Penchain tu itulah dalam Nasdaq tu ada. Tu S&P 500 apa? S&P adalah 500 yang kita nak monitor. Kenapa S&P 500 yang kita nak monitor dalam market? S&P 500 adalah di dalam tu ada lebih kurang 500 company yang besar-besar. So ini company yang aku kata S&P 500 ni aku kata
dalam siapa yang ada dalam SP500 ni adalah golongan-golongan elite saja ataupun golongan-golongan company yang besar saja yang akan efek. So meaning mostly dia akan dalam 30%, 40% market US akan bergerak bergantung pada S&P 500. So meaning sekiranya naik dan turun S&P 500 tu akan membuatkan market secara keseluruhannya di US market akan dropping. So kalau tanya persoalan tadi macam mana yang nak banyak efek pergerakan begitu. So currently kita akan tengok S&P 500. So kalau akan tengok lagi S&P 500, kita akan cuba tengok S&P 500. S&P ni Nasdaq, US30, S&P dan ni jauh-jauh untuk US market. Nasdaq DXY, Nasdaq SP 500. Ni Nasdaq, mana tu punya S&P Oh yang ni tu tahu dia punya tu, dia lupa dia punya word punya. ES UK. Okey ni. Ini SP500. So SP500 ni boleh tengok apa yang pergerakan sekiranya kita inilah menaku kenaikan. Anda tengok pergerakan ni lebih kurang sama macam pergerakan Bitcoin. So sekarang dah breakout, kita punya resistance, current dropping. So dropping dia boleh sampai mana? Barat kalau ikutkan kita tengok Fibonacci kat ni sama juga, iaitu daripada swing low ini to swing high ni mostly dia boleh drop lagi di kawasan ni. So ada sedikit lagi boleh dropping ke bawah ikutkan last supposedly kali ni. So yang ni support ni still lagi holding. So untuk di Nasdaq ni kita boleh tengok Nasdaq pula di S&P 500 ni ada possible lagi untuk dropping bawah. Ikutkan kat sini kita ada satu. So ini kita consider ni support dia, strong support ni dah break. So mungkin kita akan nampak price tu hanya berada dalam kawasan ni sideways. So sideways pun tengok mungkin ada sedikit rate tu akan menyebabkan dripping juga. So adakah boleh jatuh? So di 4 hours dia berada di oversold. So ini ada momentum untuk lagi dropping ke bawah. So align kalau dropping S&P 500 ni kita akan nampak juga di Bitcoin juga akan berlaku sedikit kata penurunan. So S&P 500 adalah yang anda nak monitor kan, tapi boleh monitor kalau Nasdaq ni kalau anda nak beli coin, beli aset lah, bukan beli aset, nak beli saham-saham di US. Kalau S&P 500 kita nak monitor pergerakan kata market secara keseluruhan. Itulah di Nasdaq. So Lezo kita pergi balik ke di ruangan komen. Ada tak yang request tadi nak apa? Morning. Okay, tak ada yang request untuk chart. Masalah dia akan buatkan. Hari ni kita akan tengok. Let's go, kita pergi sikit ke Ethereum. Kita akan tengok di Ethereum apakah yang berlaku di Ethereum, movement yang berlaku. So Ethereum berlaku sedikit bounce ke atas. So bounce sampai mana ni kita boleh expectkan sampai mana. So sebab apa kita ada support di kawasan ni. Sebelum ni tu ada line kan, swing low ini to swing high. So currently ikutkan yang ni dah dia touch dah pun. Kita ada dua ni, sama ada kita ambil low daripada ini ataupun ambil low yang bawah ni. So meaning given time ni kita dalam kawasan ni lah. So kalau ikutkan yang ni yang dah boleh sampai, dalam ni pun dah boleh sampai tu. Even kalau ikutkan ni price masih lagi. So macam cakap tu tak follow yang atas tu, tu follow yang lebih bawah. Sebab apa Bitcoin still lagi ada continue nak naik. Kalau ikutkan kawasan ni, kalau buy pun aku kata hanya short term aja, mungkin kenaikan sikit aja, tak banyak pun, dalam 1% 2% aja. Kita RSI ni still lagi menurut dan stock RSI tengah regain. So bukan good position untuk small gain kita. Ya small gain lah kita nak pergerakan yang macam ni. So pergerakan macam ni lah baru boleh entry. Kalau takat pergerakan yang speed ni biarkan saja. Tapi kalau anda jenis aku kata betul-betul short term punya 1 minute 5 minute, yes tak ada masalah. Itu akan nampak kenaikan yang tinggi. Untuk di 4 hours tak ada yang akan drastik sangat di kawasan ni. Itu akan balik itu punya ni. So ini kita tengok untuk Ethereum currently RSI kita test kawasan 50, stock RSI sikit dropping. So biar hati-hati, expected boleh drop lagi kawasan. So sama macam Bitcoin ni boleh drop. So meaning kita akan expectkan untuk kita akan tengok di Ethereum manakah current resistance, swing high to swing low ni currently inilah berada di kawasan resistance. So resistance untuk daripada low high ni, daripada high ini dan low ini, inilah resistance dia. So meaning kita dah sampai pun. So meaning ada possible untuk dia jatuh balik ke kawasan pergi kita punya target iaitu 1.5, 1.4. Untuk kita tengok RSI oversold dan stock RSI oversold, masa itulah baru memenuhi kriteria tu untuk buy di Ethereum untuk short term gain. Untuk long term untuk long term tak ada masalah. Ethereum antara 1.7 dan 1k, iaitu ni antara 1.7 dan 1k adalah good position untuk anda DCA secara monthly untuk holding asset itu sampailah net sebulan iaitu expectation tahun 2025. So itulah untuk di Ethereum. So tengok beberapa coin lain tadi yang melakukan peningkatan. Tengok Uniswap. So nampak Uniswap melakukan peningkatan ni, Uniswap dan ETC. Kita tengok ETC USDT. So ETC USDT.
Ethereum Classic. So Ethereum Classic, apa yang berlaku? Ethereum Classic dropping, ada berlaku sedikit peningkatan. So normal ikutkan ini pergerakan lebih kurang macam Ethereum. Sama juga ada sampai sikit return tu expected untuk hari ni. Mungkin pagi ni kita akan ada sikit dropping balik. Dropping mana sampai ke 31. Hopefully hari ni hari Rabu, hopefully kita dapat setup buy kita. Yang di mana tu nak price itu drop, iaitu drop sampai bawah ini, dan RSI drop bawah ni, barulah kita akan memenuhi kriteria untuk kita short term gain. So walaupun currently tu holding saja Isnin daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari ni ada Rabu. So ada hari Rabu kita akan dapat, ataupun the whole week untuk minggu ni kita hanya sideway dan hanya kita menanti. Tak masalah, kita akan tunggu setup yang terbaik baru kita buy. Kalau tak ada setup, kita tunggu saja dan ternak modal. Itu saja kata untuk anda buat. Tak perlu kata pening-pening dalam market. Ada setup narik baru kita buy. Sekiranya dia takat bagi sikit-sikit ni, kita biarkan saja. Sebab apa? Risk and reward tak berbaloi dalam masuk position. So itulah untuk di Ethereum 4 hours. So still lagi tunggu 31 dan 27. RSI dan stop RSI still lagi menakut. Ya, ada peningkatan, tapi peningkatan ni seperti tak banyak pun, hanya peningkatan sedikit saja. So let's go, kita tengok juga sedikit di apa nama di coin Uniswap. So apa berlaku di Uniswap di KuCoin. So Uniswap melakukan peningkatan tu lebih kurang sama. Naik juga sedikit saja. So sedikit walaupun ada percentage naik dalam ni, juga naik ni adakah bagus. Kenaikan ni sama juga. Price itu hanya cross, dan cross ini so meaning kita nak beware, hanyalah expected sedikit saja pump sebelum kita mesti drop lagi, continuous drop untuk sampai ke content target itu, yang mana kita nak RSI dan stop RSI mestilah berada di oversold. So untuk di Uniswap ni kita boleh hati-hati mungkin price boleh dalam ikutkan kenaikan ni, ikut lower low sebelum ni. Yes, kata ikutkan yang ini. Right, untuk kat sini anda beware juga boleh berlaku. Contoh yang tu nak tengok adalah ni. Anda boleh beware juga walaupun kita cakap RSI kita berada oversold dan stop RSI kita berada oversold, tapi price berada di kawasan, yes, ada melakukan peningkatan, tapi peningkatan berlaku, tengok peningkatan itu dropping, price lagi dropping. So anda boleh beware ya, bukan 100% dia akan berlaku, tapi mostly pergerakan kalau kita dapat low bukan low kita dapat oversold kedua-dua RSI dan stop RSI dia adalah possibility lebih tinggi, tapi bukan menggarantikan price tu naik. Sebab apa? Kalau price itu sedang melakukan peningkatan macam ni, yes, kita boleh gunakan, tapi dalam dropping ni kita sedikit beware lah. So currently dengan price sedang melakukan peningkatan, so ini kita boleh gunakan kita punya RSI oversold dan stop RSI oversold. Ikutkan di Uniswap ni ada sikit lah kita berada dalam koman dalam 35. Sebab apa? Kalau peningkatan ni tengok 35 kat sini pun low, kat sini dan nampak di masa ni. So net position kita boleh considerkan at least kalau Uniswap ni tak perlu tunggu sampai bawah 30, at least dalam kawasan 34, 35 dan RSI berada oversold. So masa tu consider boleh entry untuk short term gaining. So walaupun kita akan cross check dengan pergerakan Bitcoin. Kalau pergerakan Uniswap sampai kawasan itu cakap ni 35 oversold di stop RSI, kemudian price Uniswap berada di kawasan support, kena kita check, cross check dengan Bitcoin. Adakah Bitcoin masa tu price dia dah di kawasan support kita, iaitu 20k, kemudian RSI dan stop RSI kita adakah berada di oversold. Kalau Bitcoin berada di macam tu, meaning Uniswap itu consider good position untuk anda buy, walaupun RSI itu berada di kawasan atas 30, iaitu orang dalam 35 ke 34 untuk RSI. So guys, itu saja untuk data ni. Kalau ikutkan mungkin kita akan jenguk sikit apa yang berlaku di kata news untuk kripto. Ada tak sebarang news? MicroStrategy, Bitcoin maximum CEO Sailor hand job to Liberty, take executive chairman role. Tu apalah dia. MicroStrategy, Bitcoin maximum CEO Sailor job to Liberty, take executive chairman role. Adakah dia ambil macam faham ni will become new. Okay, dia Pauline who has previous served as company president, CFO and will become new. Kita akan tengok sikit apa ni, dia tak faham tak ni. Kita tengok kat sikit apa yang kita baca sikit apa berlaku. Michael Saylor, one of the most prominent Bitcoin backer in corporate American, handed the chief executive. Okay, dia serahkan chief executive officer, CEO turut kepada Liberty and become chairman, putting his holding equity. So dia serahkan CEO tapi dia jadi executive chairman. So executive chairman dengan CEO mana tinggi? Executive chairman mestilah lagi tinggi. So dia naik pangkat lah, betul, naik pangkat. Sebab apa? Itulah dia. I believe the similar role of chairman and CEO will be enabled to be pursue our to break strategy on Bitcoin and growing. Tu tak ada lah.
tu pun tak nanti tu baca balik, so aku tak faham sangat apa yang dikatakan kat sini. Dia handed bukan seller of the more prominent Bitcoin, however Bitcoin handed to chief executive officer role at MicroStrategy to handed to chief executive CEO. Sama ada dia jadi chief CEO, dia jadi CEO role at MicroStrategy to become executive chairman. Tu expected daripada CEO dia naik daripada executive chairman. Okey, itulah yang kalau tu taklah faham tu anda boleh type ruangan komen. So itulah itu yang fahamkan. So tak ada sedikit news biasa aja. Kemudian apa lagi tengok market rate Bitcoin wave, narrow range for crypto wave, tak ada masalah pun. Kita akan tengok lagi kat satu lempat Bitcoin. Kita akan tengok Bitcoin news. Ada pun yang cantik, cross chain bridge nomad loss making 200 third largest coin. Dia lah another hack dekat cross chain. Kat mana kita akan tengok sikit, kat mana sistem hack. Kita akan tengok kat mana yang berlaku hack ni. Monday, the cross chain token bridge nomad was attacked by attacker managed to siphon 190 million expected. Okeylah, ada lah semua kata yang coin sedang melakukan, ada tak coin-coin yang hack ni normal ada berlaku, tapi kalau ini bukanlah kuartal decentralized, ini normally yang semua centralized punya platform memang banyak selalunya kena hack. So kalau tengok Pancake, apa lagi Pancake Swap, kita tengok Uniswap tu memang tak pernah ada kena kuartal hack lagi. So yang aku kata centralized ni banyak yang kena hack. So guys, itu aja untuk pagi ni, tak ada yang menarik pun. Apa-apa macam biasa nanti tu akan updatekan di Discord channel sekiranya ada sebarang pergerakan nasib, dan sekiranya anda nak tengok tu punya chat di Luna, anda join punya YouTube membership. Sebab apa? Di Discord channel tu akan sharekan dia punya chat aku kata di Luna. Sebab apa? Tu currently menggunakan buy untuk short term game, tu buy di Luna. Dan kalau berminat pakai Luna pun boleh create account Luna, dan aku kata kita buy Luna untuk sebab apa? Dalam bearish market ni kita fokus pada Bitcoin dan Ethereum saja. So kalau macam mana nak join YouTube membership, klik button join. Selepas anda klik button join, anda akan pergi ke homepage ni, ada home video playlist community membership. Make sure anda cari membership ni akan anda nampak selepas anda join button, klik button join dan buat transaction, anda akan nampak membership. So dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel, dan automatic anda klik saja link tu, automatic akan anda masuk ke dalam Discord channel tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa lagi anda secara live malam nanti 10 malam, 11 malam, dan aku kata hit button notification dan type ruangan komen di bawah untuk sebarang request untuk chat altcoin anda. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.